Okey, nombor 1. Macam mana nak buat? Dia kata sebuah bank menawarkan kadar faedah 5.2% setahun untuk simpanan dalam akaun simpanan tetap. Okey, jika Puan Rafiah menyimpan 12,000 pada awal tahun, hitung jumlah wang dalam akaun simpanan tetap Puan Rafiah pada akhir tahun jika faedah dikompaundkan. So kat sini dia punya hint dia faedah dikompaundkan. Jadi kena pakai formula formula nak kira tu lah yang ada guna faedah compound tu. Apa formula dia? Siapa ingat? MV sama dengan apa? P. Okay. MV sama dengan P tambah 1. Okay. Sorry. P. Sorry. Sekejap. MV sama dengan P. Lepas tu bracket 1 tambah R per N. Lepas tu NT. Okay. So inilah formula dia yang ada faedah compound. Jadi P ni principal. Okay, principal duit yang kamu simpan masa awal-awal tu. Okay, R ni adalah rate kadar faedah. Okay, ni rate dia 5.2%. N ni apa? Bilangan faedah yang dikompaundkan. Okay, bilangan faedah yang dikompaundkan. Okay, N. Samalah ni N. T apa T? T apa benda T? Tempoh dalam tahun. Apa dia? Tempoh dalam tahun. Ya, tempoh dalam tahun. So T adalah tempoh, unit dia mesti tahun. Okey. So nanti kalau bila kamu masukkan formula dalam ni, kamu terus akan dapat faedah bersama-sama dengan wang. Inilah faedah bersama dengan wang yang dia simpan masa awal tu. Dia dah jumlahkan semua dah. MV ni, matched value ni maksudnya jumlah wang yang disimpan tambah dengan faedah yang dia dapat lah, MV. Okey, so kita pun kira, okey. Sekejap. Okey, whiteboard sini. Okey. Jadi kat sini nak kira, okey, prinsipal dia. Berapa prinsipal dia? Dia simpan berapa masa awal-awal? 12,000. Okey, 12,000. Kemudian 1 tambah, okey, kadar faedah dia, rate dia 5.2%. Tukar kepada perpuluhan, dapat berapa? 0.052. 0.052. Okey. So masuk dalam ni mana? Okey, 0.052 per dengan N. Okey, berapa kali faedah yang dikompaundkan kalau 4 bulan sekali ni? Dalam masa setahun dia dapat berapa kali faedah? 3. Kalau 3. Sebab satu tahun ada 12 bulan kan? Ada 12 bulan. Jadi kalau dia kata setiap 4 bulan je dapat faedah, so kamu kira lah 4 bulan je dapat faedah, 4 bulan lagi dapat lagi faedah. Dah berapa dah? 8 bulan. 4 bulan lagi dapat lagi faedah. So dah berapa bulan dah? 4, 8, 12, dah 12 bulan dah. So cukup setahun. Cukup setahun 3 kali dapat faedah. Okay, 3 kali dapat faedah. Jadi kat sini dia punya N dia kamu buat T3. Faham ke ni? Boleh? Boleh. Okay, faham. Lepas tu yang NT ni pula. Okay, ni N ni samalah 3. Okay, sekejap. Kenapa ni? Okay, mana? Okay ni. Ni 3. Ibu lah pen hijau sekejap Okay, ni 3. Lepas tu T. Dia nak kira duit dia ni, jumlah wang simpanan dia ni selepas berapa tahun ni. Dalam soalan dia kata 1 tahun. Sebabnya dia macam kamu tahu ni. Sebab Puan Rafiah menyimpan 12,000 pada awal tahun.
Kemudian hitung jumlah wang dalam akaun simpanan tetap Puan Rafiah pada akhir tahun itu juga. Maksudnya simpan awal tahun, dia nak tahu wang simpanannya pada akhir tahun itu juga. Berapa dia dapat. So setahun je lah yang tempoh yang dia nak ambil tahu tu, setahun. So kamu boleh tekan kat sini, mana whiteboard? Okey ni. So kamu buatlah sini tempoh setahun, okey. Jadi masuk je kalkulator. Dapat berapa ni? 12,000 1 tambah 0.0. Okey, tambah je semua ni. 1 tambah 0.052 per 3. Dapat berapa? 1.0173. Dapat tak? Dapat. Kalau tak pandai guna kalkulator, kamu tekan macam ni, kalkulator dia. Sekejap shift mode 3. Okey. Nak tekan macam ni kan? Kamu buat macam ni. 1 tambah 0.052 Pearl. Pearl tu tekan ABC. Pearl dengan 3. Okey, sama dengan. Dia akan bagilah jawapan dia 1.0173. Ambil lah tempat perpuluhan Okey, macam tu je. Okey. Okey, lepas tu yang ni 3 dapat 1, 3. Lepas tu masuk kalkulator. 12,000 buka bracket 1.0173 tutup bracket kuasa 3. Tekan ni kuasa 3 sama dengan. Okey, dia akan bagi berapa jawapannya? Dapat tak? Dapat. 12,633 ringgit 63 sen. Betul ke? Okey. Sekejap. Kenapa dalam skema dia lain Sekejap so, kita dapat jawapan ni kan. 12,633.63 sen. Ni dah dalam ni. Jawapan kalkulator kita. 12,633 ringgit 63 sen. Tapi dalam skema dia bagi jawapan dia. Kalau dalam skema RM 12,634.88 sen. Macam mana dapat yang ni Ada tak dapat jawapan macam ni? Saya dapat, cikgu. Dapat cikgu. Buat macam mana yang ni? Maksudnya dalam kalkulator tu kamu tekan apa? Macam mana kamu dapat yang ni? Yang 0.0. Macam mana? 0.052 per 3 tu jawapan dia 1.01733. Dia ambil 3. Oh, maksudnya kamu ambil 0.0173 macam tu? 3 tu ada 3. Oh, kamu ambil 0.01. Maksudnya kamu ambil 0.017333. Kamu ambil macam ni Oh, okey. So dia akan jadi apa ni? Sekejap Jadi 1 tambah 0.00 pula 0.01733. So dia dapat 1.01733. Okey. Lepas tu 3 macam ni Lepas tu ni 12,000. So 12,000 buka bracket 1.01733 tutup bracket kuasa 3. Okey, so dia akan dapat 12,634 ringgit 80, ini 87 sen, ini 88. Okey.
Jadi kan so sebenarnya dia tak kisahlah macam mana kamu ambil tempat perpuluhan macam cikgu ambil ni kan 1.0173. Ada yang ambil 1.017333. Dia tak kisah. Jadi jawapan dia tak labi sebab lebih kurang je kan. Yang ini dengan ini. Okay, ini dengan ini. So dia tak kisah. Janji tak boleh jangan jauh sangat lah. Kalau macam ni lebih kurang je. So masih betul jawapan kamu. Ni pun betul, ni pun betul. Boleh ke? Faham tak yang ni? Faham. Okay, faham. Okay, next kita pergi soalan ni lah. Nombor 2 ni lah. Okay, tadi kalau faedah dikompaunkan 4 bulan sekali. Kalau faedah dikompaunkan 2 bulan sekali. Kalau 2 bulan sekali maksudnya dalam masa setahun berapa kali faedah dia dapat? 6. Ya, 6 kali. 6 kali faedah dia dapat setahun Kalau faedah dikompaunkan 2 bulan sekali. Kau kira lah kan 2 bulan sekali dapat faedah. 2 bulan lagi dapat faedah. Dah berapa dah? 24. 4 yang ni. 24, 6. 6, 8. 8, 10. 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 bulan dah. Cukup 1 tahun. So dalam masa 1 tahun dia dapat berapa kali faedah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali faedah. Okay, 6 kali faedah. Jadi berapakah wang simpanan dia kalau 6 kali faedah dapat dalam masa setahun? So kita pun kira. Okay, sama je cara dia. Okay, jadi MV. Okay, tadi prinsipal tadi berapa? 12,000 12,000 1 tambah kadar faedah berapa tadi? 0.052. Ni kadar faedah 0.052. Baik, sekejap Kadar faedah dia 0.052. Okey, kali ni N. N tadi berapa kali faedah? Dalam masa setahun dia dapat 6 kali kan. So per 6. Okey, per 6. Lepas tu yang ni 6. N tu 6. T. Dia nak tahu wang simpanan dia selepas berapa tahun? Dalam masa 1 tahun juga kan. Simpan duit 12,000 awal tahun. Dia nak tahu jumlah wang dalam akaun simpanan dia berapa akhir tahun. Okay, dalam 1 tahun tu berapa dia dapat. Jadi tempoh dia adalah setahun. Okay, tempoh dia adalah setahun. Macam ni. Lepas tu kira. Dapat tak? Cuba kira dapat berapa? So ni 12,000. 1 tambah 0.052 per 6. Dapat pun 1.008. Cikgu ambil 1.00087 Kamu nak ambil panjang pun boleh, tak kisah. Okey. Kemudian nak dapat 1, 6. Okey. Lepas tu apa? 12,000. Buka bracket 1.0087 tutup bracket kuasa 6. Okey. Dapat tak? Cikgu dapat ni lah 12,640.18 sen. Dia ada sen 18 sen. Dalam buku punya skema dia bagi ni RM12,637.68. Siapa dapat yang macam dalam buku ni? RM12,637.68 ni. Saya. Kamu dapat. Okey. So jawapan macam ni pun boleh, jawapan macam ni pun boleh. Okey. Dia sebenarnya berdasarkan berapa tempat kamu ambil. Macam cikgu ambil 4 tempat perpuluhan. Ada yang ambil banyak tempat perpuluhan kan. Tapi jawapan ni lebih kurang je lah. Okey. Faham ke ni? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey. Sekejap Sekejap. Okey. So sekarang ni kesimpulannya apa kat sini? Dia tanya pula kesimpulan dia. Berdasarkan penyelesaian di atas, apabila kekerapan pengkompaunan bertambah, jadi nilai masa hadapan simpanan juga apa dia? Bertambah. Ya, bertambah. Okey, lagi banyak faedah dikompaunkan dalam masa setahun tu, lagi banyaklah nilai simpanan dia. Okey, kalau macam ni 4 bulan sekali je, dia dapat berapa tadi? 4 bulan sekali. Dapatlah dalam ni kan,
RM12,633.63. Tapi kalau dia compound tu kalau 4 bulan, kalau 2 bulan sekali lagi banyak. Tadi berapa? RM12,633. Yang ni RM12,640. Dia banyaklah sikit. Okey. Next kita pergi ni pula. Okey, try buat nombor 2. Yang lain faham ke ni? Respon. Ada tak yang tak faham? Faham eh? Faham. Okey. Okey, try buat nombor 2. Encik Amirul mendeposit RM15,000 dalam akaun simpanan. So RM15,000 ni principal. Duit yang disimpan dalam akaun selama 3 tahun. Dengan kadar faedah dia 48% tahun. So ni kadar faedah dia rate. Okey, cari beza antara jumlah faedah yang diperolehi Encik Amirul jika dia diberikan faedah compound yang dikompaun setiap bulan berbanding dengan faedah mudah. Okey, kita kira dulu yang faedah mudah, yang senang tu. Siapa ingat formula nak kira faedah mudah? Apa dia? PRT. I sama dengan PRT. Okey, P principal RM15,000. Kadar faedah rate 48%. Tukar ke perpuluhan berapa? 48,000 lah. Okey, 48%. Tukar ke perpuluhan. 0,048. Okey, 0,048. Okey, jadi masuk sini 0,048. Dia nak tahu faedah dia selepas 3 tahun kan. Jadi tempoh dia adalah 3 tahun. Kira dapat berapa ni? 15,000 darab 0,048 darab 3 sama dengan 2,160. Dapat tak yang lain? Dapat. Okey, dapat Okey, so tu faedah mudah. Okey, next kita kira faedah faedah compound. Tapi faedah compound ni kita bukan setakat dapat faedah compound je kita akan dapat terus dengan dengan simpanan tetap dia. Dia dah siap, dia dah tambah awal dah. Faedah compound tu dia dah tambah awal dengan dengan wang simpanan awal tu. Dia dah siap tambahkan. So nanti kamu kena tolak untuk cari apakah faedah compound yang sebenar-benarnya. So pakai formula MV sama dengan P 1 tambah R per N T. Okey, principal 15,000. 1 tambah kadar faedah 48%. So 0,048. Okey, N. Berapa bilangan faedah yang dikompaun ni? Dia kata faedah compound yang dikompaun setiap bulan. Setiap bulan, okey. 36 bulan. Berapa? 36 bulan? Sebab 3 tahun salah konsepnya tu. Okey, yang N ni bilangan faedah yang dikompaun dalam setahun. Bukan dalam ni dia yang 3 tahun ni yang masa ni yang bila kita nak masukkan 3 tahun ni. Yang dalam tempoh tu. Yang tempoh tu baru kita masukkan 3 tahun. Kalau setakat N ni kamu cari bilangan faedah yang dikompaunkan dalam setahun. Okey, N tu adalah bilangan faedah yang dikompaun yang PAUN, bilangan faedah yang dikompaun dalam setahun. Okey, so dalam ni dia kata apa? Dia kata diberi faedah kompaun yang dikompaunkan setiap bulan. 1 tahun ada berapa bulan? 12. 8 bulan. 1 tahun 12 bulan kan? 1 tahun 12 bulan. So kalau dia kata faedah dikompaunkan setiap bulan, maksudnya tiap-tiap bulan lah dia dapat faedah. So kalau tiap-tiap bulan dia dapat faedah, maksudnya dalam 1 tahun berapa kali faedah dia dapat ni? 12. 12 kali faedah dia dapat 12 kali faedah dia dapat dalam masa setahun. Sebab dia kata
faedah dikompaunkan setiap bulan, jadi 1 tahun 12 bulan. Bayangkan bulan Januari dapat faedah, bulan Februari dapat faedah, sampai bulan Disember dapat faedah. So semua ni ada 12 kali faedah dia dapat dalam masa setahun. Jadi 12 kali lah. So 12 tu lah kita masuk kat sini, 12. Faham ke? Boleh? Boleh. So kamu kena ingat, N ni adalah bilangan faedah yang dikompaunkan dalam setahun. Okey. Jangan kira yang dalam 3 tahun ni. 3 tahun ni bukan dalam setahun. Yang 3 tahun ni waktu bila nak masukkan? Waktu kat sini lah. Dalam ni lah, dalam T ni lah, tempoh ni lah. Okay, so N ni 12. Okay, T tu yang baru kita masukkan 3 tahun. Nampak tak beza dia? Nampak? Nampak ke? Nampak. Okay, nampak. So yang abang tadi tu yang cakap 36 bulan tu dah faham ke bang? Bang? Faham. Faham, okey. Jadi kita pun kira. Kira. Buat berapa? Mana kalkulator? Okey ni. So ni 15,000. 736,500. Kamu dapat berapa? Dapat 17,300. 736. 15,736.50 sen. Okey, ajak kita kira jap. So yang ni 1 tambah 0.048 per dengan 12. Silap. Okey, per dengan 12. Sekejap buat balik. 1 tambah 0.048 per ABC 12. So kat sini 1.004. Yang ni 12 dapat 3 berapa? 12 dapat 3. 36. 36. Okey, masuk kalkulator. So sini 15,000. Buka bracket 1.004. Tutup bracket kuasa 36. Okey. Dapat tak ini? RM17,318.29. Ini okey, kat situ 28 sen tu kamu kena bundakan sebabnya nampak tak kat sini ni 6 Kalau sini 6, 8 ni kena tambah 1. So jadilah 9. So jawapannya apa kat sini? 17,000. Mana tadi? 17,300. Hilang balik RM17,318. 28 sen ke 29 sen? Respon. 9. Ya, 29 sen. So ni dah jawapannya. Dapat ke? Dapat. Ya, ni dah jawapannya. Okey. So RM17,318.29. Ini adalah wang simpanan yang dia dapat lah berserta dengan faedah yang dia dapat. Sekarang ni apa faedah dia yang sebenarnya? So macam nak kira faedah compound dia yang sebenarnya? Kamu kena buat apa ni? Tolak. Ya, kamu kena tolak. Sebab yang RM17,318.29 ni, dia dah siap-siap tambah dah faedah berserta dengan wang simpanan awal dia. Kita nak faedah je kita nak faedah je berapa? So kena tolak lah. Jadi RM17,318.29 tolak dengan wang simpanan awal dia berapa? Masa dia simpan awal-awal 15,000 ni. Tolak 15,000. Okey, dapat berapa? Dah kira dah. 17,318. RM2,318.29. Okey, ya betul. RM2,318.29. Okey, RM2,318.29. RM. So inilah faedah yang sebenar-benarnya yang dia dapat dalam masa 3 tahun. Okey. Faedah dia. Jadi soalan tanya apa? Cari beza
Soalan tanya cari beza. Kalau cari beza maksudnya dia suruh buat apa ni? Operasi apa ni? Tolak. Operasi tolak. So faedah compound ni kamu punya faedah compound. Yang ni kamu punya faedah mudah. So kita tolak. Apa tolak apa? Mestilah apa? Siapa tolak siapa ni? Nak cari beza kena tolak. Faedah compound tolak mudah. Ya, faedah compound tolak faedah mudah. Sebabnya mestilah yang besar tolak kecil. Okey, so yang besar adalah 2318.29 tolak dengan yang kecil 2160. Jadi jawapannya adalah berapa dapat? RM15,158.29. 15,000 ke? RM15,000. Takkan RM15,000. 158.29 RM158.29. Kakak boleh kakak kamu tersalah tekan ke kalkulator? Mana kalkulator cikgu? Boleh. Boleh. Tengok dah hilang cikgu kalkulator. Okey. So kamu tekanlah sini kalkulator dia 2318.29 tolak 2160. Kan dapat 158.29 sin. Okey, jadi berdasarkan penyelesaian di atas, simpanan dengan faedah compound membawa pulangan yang apa? Lebih besar ke lebih kecil? Lebih besar. Lebih Ya. banyak. Lebih banyak. Okey. Simpanan dengan faedah compound ni lebih banyak berbanding dengan faedah Lebih besar. Ya, lebih besar. Membawa pulangan yang lebih besar, okey, lebih banyak. Okey. Daripada faedah mudah. Okey, tengoklah faedah compound dalam masa 3 tahun dapat RM2,318.29. Kalau faedah mudah RM2,160 je. Okey, so faedah compound lebih banyak. Okey, so habislah tentang faedah compound dengan faedah mudah. Okey, boleh ke setakat ni? Boleh. Okey, boleh. Okey, next kita nak masuk apa pula dah habislah ya tentang faedah. Okey, next kita pergi lain pula. Sekejap Okey. Kita pergi bukan ni. Mana? Bukan ni. Ni, perbankan Islam Nampak ke kamu ada ke buku teks? Ada je kan? Sekejap, tak tahu nampak Okey. Saya cikgu nak ni Okey, kamu bacalah kat situ, okey. So dalam perbankan. Okey, Malaysia ada dua jenis perbankan, okey. Ada perbankan konvensional dengan sistem apa? Konvensional dengan sistem perbankan Islam. Okey, so kita sebagai orang Islam kita kena ambil sistem yang mana? Yang perbankan konvensional ke yang Islam? Respon. Islam. Mestilah yang Islam kan. Okey. Kenapa? Sebabnya dia berdasarkan apa? Cuba baca, nampak ke tu? Cikgu terpaksa buat macam ni. Okey. Kenapa kena ambil sistem perbankan Islam ni? Sebab dia ikut apa? Berdasarkan hukum Islam, syarak kan. Okay, berdasarkan hukum Islam. Lepas tu apa lagi? Risiko diuruskan mengikut perjanjian, okey, mengikut prinsip keadilan, halal dan perkongsian keuntungan dan tanpa riba. Kita tak nak ada riba kan sebab dia dosa. Okey, lagi apa lagi? Tidak menentukan kadar pulangan pada peringkat awal penyimpanan. Maksudnya kadar pulangan ni diketahui semasa tempoh matang. Maksudnya kita kena ambil sistem perbankan Islam ni. Okey. Faham tak maksud dia ni? Maksudnya kan bila kamu simpan duit dalam perbankan Islam nanti kan dia macam ada akad yang macam kamu setuju nak simpan duit kat situ. Faham ke?
Faham. Lepas tu okey, apa maksud dia ni? Tidak menentukan kadar pulangan. Maksudnya kan dia tak menjanjikan lah. Maksudnya dia tak adalah janjikan okey, kita tak tahu confirm dapat faedah banyak ni. Tak, dia tak janjikan macam tu. Dia mengikut keadaan semasa lah, okey. Kadang-kadang faedah dia banyak, kadang-kadang faedah dia sikit. Dia tak adalah tetap, okey. Itulah maksud dia. Lepas dia halal, okey, tanpa riba. Jadi kita kena percayalah, okey, dengan sistem perbankan Islam ni. Tanpa was-was. Okey, lepas tu apa lagi? Kat sini. Okey. Adalah sistem perbankan Islam, kita tak sebut dapat faedah Kamu tahu kan faedah tu apa yang tadi lah yang kamu duk kira faedah mudah, faedah compound. Maksudnya duit kamu beranak, betul tak? Tapi kita tak sebut faedah. Dalam sistem perbankan Islam kita sebut sebagai siapa tahu sebagai apa? Hibah. Ya betul, sebagai hibah, okey. Hibah tu maksudnya hadiah, okey. Disebut sebagai hibah. Jadi so kat situ boleh baca lah ya, prinsip wadiah. Apakah itu prinsip wadiah? Harta atau wang tunai yang diterima dengan persetujuan pelanggan untuk disimpan dalam bank. So pihak bank pun bertanggungjawab atas keselamatan harta atau wang itu. Itulah yang cikgu kata tadi tu. Dia ada akad. Bila simpan duit dalam bank dia ada akad. Dia bukan macam akad nikah kan. Ni akad nak simpan duit. Macam itulah, okey. Okey, so nak kira peratus hibah ni. Okey. Boleh baca kot contoh 9. Encik Osman dia simpan 20,000 dalam bank Islam. So mengikut prinsip wadiah selama 1 tahun. Okey. Lepas tu pada akhir tahun tersebut beliau menerima sebanyak 20,500. Kalau simpan duit awal tahun 20,000, akhir tahun dapat 20,500. So hadiahnya adalah sebanyak berapa? Respon. 500. Ya, hadiah dia sebanyak 500 Ataupun kita panggil nilai hibah. Okey, hibah dia 500. Jadi RM500 per dengan duit yang asal darab dengan 100%, dapatlah peratus hibah. Itulah dia. Boleh? Boleh ni? Boleh. Okey, kalau dah boleh pasal hibah, cuba kita try yang inilah, jawab soalan yang ini. Dalam buku kamu ada. Yang ni. Nampak ke tu? Encik Sofia menyimpan wang dalam akaun simpanan di sebuah bank Islam. Okey, so kalau simpan dalam bank Islam kita tak sebutlah faedah. Kita sebut hibah. So mengikut hibah berapa hibah dia dapat, berapa faedah dia dapat berapa hibah dia. So mengikut prinsip wadiah selama 1 tahun. Okey. Pada akhir tahun itu dia menerima sebanyak 25,800 sebagai pulangan daripada simpanan tersebut. Jika peratus hibah yang diperolehi Encik Sofian ialah 3.2%. Tak nampak 3.2% hibah dia. So hitung jumlah wang yang disimpan oleh Encik Sofian. Inilah yang sikit soalan dia. Yang tadi dalam buku teks tu senang. Cari peratus hibah. Yang ni dia bagi peratus hibah, dia bagi wang simpanan yang akhir dapat tu. Dia suruh kamu cari wang simpanan awal dia berapa. Macam nak buat? Siapa ada idea? Wang simpanan awal. Kita tahu tak berapa dia punya wang simpanan awal? Tahu? Tak tahu Tak tahu, so letak Y. Wang simpanan akhir tahu tak? Tahu 25,800. Ya. 25,000. Wang simpanan akhir 25,800. Okey. Macam mana dia boleh dapat 25,800 ni? Okey, maksudnya kan wang simpanan awal Y ni tambah dengan dia punya peratus hibah tu. Okey, tu yang dapat 25,800. Okey, dah less than 1 minit Nanti cikgu bagi link baru lah ini. Okey, sementara tu kita fikir dulu ini. Okey, jadi kan okey, so peratus wang simpanan awal tak tahu. Wang simpanan akhir tahu. So nak dapat wang simpanan akhir ni